Satu golongan lagi pula kata, ini golongan yang sikit, kata mata pun bukan sebenar cahaya. Yang sebenar cahaya ialah hati, akal, roh. Sebab mata ni dia macam satu teropong je. Yang nak fikir, yang nak nampak kita punya hati, kita punya akal. Kalau mata tu buka tapi dah mati kan, akal tak ada dah, dia tetap tak boleh nampak. Jadi yang lebih patut kita panggil cahaya ialah akal. Setengah orang bila sebut cahaya tu apa? Cahaya tu matahari tu. Tapi orang yang sikit lagi, yang belajar lagi, dia kata bukan matahari, mata kita lah cahaya. Orang yang belajar lagi, dia kata mata pun tak layak dipanggil cahaya. Yang layak dipanggil cahaya ialah akal kita. Sampai situ. Jadi setiap sesuatu ada penyuluh dia. Matahari ni, matahari yang menyuluh dan menampakkan bagi mata kepala kita ni ialah matahari kat langit. Itu matahari bagi mata di kepala. Ada satu lagi matahari, iaitu matahari untuk mata hati. Mata hati kita pun nak tengok juga. Jadi penyuluh dia ialah Al-Quran. Okay? Akal kita tadi tu, akal kita ni dia nak nampak dengan betul, dia kena ada penyuluh dia. Penyuluh dia Al-Quran. Bila kata penyuluh dia Al-Quran, sekarang ni antara akal kita dengan Al-Quran, mana lebih layak dipanggil cahaya? Kita pun boleh jawab, dah tentulah Al-Quran. Sebab tanpa Al-Quran, akal kita ni tak berakal. Kita hidup macam haiwan. Disebabkan Al-Quran, kitabullah ni tadilah, maka akal kita tu boleh nampak. Bila akal boleh nampak, mata boleh nampak. Bila mata boleh nampak, alam ni boleh nampak. Jadi yang sebenar-benar cahaya bukanlah alam, bukanlah mata, bukanlah akal, tetapi Al-Quran tu. Bahas dalam lagi. Tanpa Al-Quran, akal menjadi gelap. Oleh itu, antara akal dengan Al-Quran, Al-Quran lah yang lebih layak dipanggil cahaya ataupun nur. Jadi kita kena ingat, Al-Quran tu datang dari mana? Al-Quran tu datang daripada Allah. Oleh itu, penyuluh dan penampak, iaitu cahaya yang sebenar-benar cahaya, siapa dia? Allah. Dari situ. Itu yang kata Allah cahaya langit dan bumi. Bila kita belajar tingkat-tingkat ni, kita faham sekali. Oh, betul, Allah cahaya langit dan bumi. Sebab yang bagi penyuluh, yang bagi nampak semua, yang menzahirkan alam ni semua Allah. Jadi kita faham ayat tu, Allah nurus samawati wal ardh. Tak payah takwil pun kita tahu dah. Kalau tidak nak kena takwil kan, maksud dia alam ini bergantung kepada Allah semua. Dan kita juga tak perlu mengambil mazhab Salafi Wahabi. Allah cahaya, cahaya lah, tak mau faham. Sekarang kita faham tak? Bila tanya, faham? Allah cahaya langit dan bumi, faham. Tapi kita nak hurai mungkin ada masalah sikit. Sebab kita lalui tadi, lalui satu. Yang manakah yang sebenar-benar cahaya? Allah yang sebenar-benar cahaya. Bukanlah mata, bukanlah akal, bukanlah cahaya-cahaya yang kita nampak di sekeliling kita ni. Jadi Allah sebenar cahaya. Selesai bahagian ni. Ulang kaji. Satu perbandingan yang bagus untuk menghampirkan kepada faham. Bila kita cerita tentang Allah, dia tak ada satu contoh yang sesuai untuk Allah, sebab tak ada sesuatu yang sebanding dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita nak ambil contoh yang mana? Bila kita ambil contoh daripada alam makhluk, contoh kita tu untuk menghampirkan kepada faham. Sebab tu kitab lama dia tak tinggal, dia tulis kalimah untuk menghampirkan kepada faham. Itu satu perbandingan yang bagus. Ni pun ulang kaji juga. Kita nak tengok yang sebenar-benar cahaya ni. Satu malam kita duduk dalam bilik kita, malam tu dah gelap, lampu pun padam. Tiba-tiba kita nampak lantai kita bercahaya. Kita pun cakap kat adik kita, lantai tu bercahaya, dari mana datang cahaya tu? Adik kita pun kata cahaya tu mai daripada lantai. Padahal semua ni gelap ni. Kita kata dah, baik kita kaji. Bila kaji-kaji, rupanya cahaya di lantai ni datang daripada cermin. Kita ada gantung cermin dekat bilik kita tu. Daripada cermin tu datang cahaya. Jadi yang manakah sebenar cahaya? Lantai ke cermin? Bila kita bincang dengan adik kita tadi, oh tentulah cermin lebih layak dipanggil cahaya. Sebab lantai ni bercahaya disebabkan cermin. Kita kaji lagi. Cermin tu bercahaya sebab dia sendiri kah ataupun dia dapat daripada yang lain?
Kaji punya kaji, rupanya cahaya pada cermin tu datang daripada tingkap. Tingkap kita terbuka, dia suluh masuk, kena kat cermin, cermin suluh pada lantai, lantai pun bercahaya. Jadi antara cermin dengan tingkap tadi, yang mana yang lebih layak dipanggil cahaya? Tentulah tingkap. Sebab cermin tadi pun dia pinjam daripada cahaya tingkap kan? Kita pun kata yang sebenar cahaya ialah tingkap. Kita kaji lagi. Bila kaji-kaji, kita buka tingkap, tengok-tengok alam di luar sana tu cerah. Kenapa cerah? Ada bulan rupanya. Jadi rupa-rupanya tingkap kita tu bercahaya disebabkan cahaya bulan tu tadi. Cahaya bulan suluh ke tingkap, kena pada cermin, pantul pada lantai, lantai kita bercahaya. Jadi lantai kita ni bercahaya sebab apa ni? Adik kita pun boleh jawab, sebab bulan. Baru betul. Bukannya sebab cermin, bukannya sebab tingkap, tapi sebab bulan tadi tu. Sebab apa? Yang sebenar-benar cahaya bulan. Kalau kita berhenti takat tu je kajian kita situ kan. Tapi kalau kita kaji lagi, bulan ni datang cahaya dia dari mana? Kaji punya kaji, rupanya dia pantulkan cahaya daripada matahari. Dia pinjam cahaya matahari, walaupun matahari duduk di sebalik dunia belah sini, tak ada, malam tu tak ada matahari. Matahari dia siang je ada. Tapi kita faham, bulan tu dia bercahaya sebab dia ambil cahaya matahari. Dia suluh ke tingkap, suluh ke cermin, suluh ke lantai, yang menyebabkan lantai kita bercahaya. Jadi yang manakah lebih layak dipanggil cahaya? Bulan ke matahari? Dah tentulah matahari. Jadi kalau kita cakap ke adik kita, apa yang menyebabkan lantai kita ni bercahaya? Adik kita pun faham, matahari. Walaupun masa tu matahari tak ada. Macam kita, siapa yang menjadikan alam ni? Allah. Walaupun kita tak nampak Allah dengan mata. Sama dengan kes cahaya di lantai tadi. Apa yang menyebabkan lantai kita bercahaya ni, dik? Sebab matahari. Tapi kalau orang yang tak mengkaji, yang tak belajar, bila adik kita tadi dia sembang pula dengan orang lain, ni lantai di rumah aku bercahaya sebab matahari dah malam semalam. Orang kata ni ajaran sesat ni kan? Kita mana ada matahari malam-malam, tiba-tiba dia kata lantai dia bercahaya disebabkan matahari. Sebab tak belajar. Dia tak belajar perkaitan itu. Kita belajar lagi. Matahari ni ada kuasa sendiri kah dia nak menyala, nak menyuluh? Tak ada. Yang bagi kuasa pada dia Allah. Yang menyebabkan dia tu bercahaya, dia suluh ke bulan, bulan suluh ke tingkap, tingkap suluh ke cermin, cermin suluh ke lantai, lantai bercahaya. Jadi sekarang mana yang sebenar-benar cahaya? Allah. Dari situ bila kita kaji contoh ni, lama kelamaan kita akan dapat. Kita faham ayat tu terus. Allah cahaya langit dan bumi. Tak payah hurai-hurai dah, faham terus dah. Sebab tu zaman sahabat dulu mereka tak hurai benda ni, dan dia pun tak tanya sebab dia faham terus. Dia bahasa Arab syair pula. Bahasa Arab tinggi. Bila kata Allah cahaya langit dan bumi, tak payah cerita dah. Dia dah masing-masing sedia maklum dah. Yang kita ni yang kena cerita macam ni. Jadi kita fahamlah sekarang. Ada satu kisah dongeng. Ini keluar sekejap lah. Kisah dongeng ni nak cerita pasal satu orang pemecah batu di gunung. Kerja dia tiap-tiap hari, dia pergi ke kaki gunung pecahkan batu. Jadi dia pecah tiap-tiap hari, kerja panas. Sampai ke satu hari dia kata letih dah jadi pemecah batu ni. Dia minta kepada para dewa, dia nak jadi matahari. Aku duk kena matahari je, sekarang ni aku nak minta jadi matahari, aku nak suluh orang pula. Matahari kuat. Dia pun berdoa minta kepada dewa-dewa dia, tu ubah jadi matahari. Dia pun seronok, aku sekarang matahari. Tengah-tengah duk seronok, tiba-tiba datang awan. Awan tutup dia. Dia tak boleh nak suluh. Gelap, orang tak nampak dia kan. Tidak dia lah paling hebat, orang tak nampak dia. Dia tak boleh jadi. Awan lagi kuat. Minta pula pada dewa nak jadi awan pula. Dewa pun berkenan kan, jadilah awan. Jadi awan seronok lah. Boleh tutup matahari bila-bila, boleh turun hujan semua. Tiba-tiba awan tadi terlanggar dengan gunung, pecah awan. Kita tak boleh jadi. Gunung kuat lagi. Minta pula pada dewa, aku nak jadi gunung pula. Jadi gunung, bangga lah. Awan langgar dia, awan pecah. Tengah-tengah dia duduk jadi gunung tu, tiba-tiba datang kawan dia, tukang pecah batu di kaki gunung. Main ketuk lah. Dia tak boleh jadi. Kuat lagi pemecah batu tu. Minta pada dewa, aku nak jadi pemecah batu dia. Jadi pemecah batu tadi. Ni cerita dongeng. Tapi saya nak kait tu,
Kalau kita kenal diri kita siapa, baru kita nampak kekuasaan. Tidak kita duk kata, oh hebatlah ceritanya, segala apa jin, hantu, syaitan semua hebat pada kita lagi. Sebab kita tak kenal diri. Bila kenal diri kita, oi, manusia ni makhluk yang Allah jadikan yang paling hebat, paling mulia. Macam tukang tadi tu, dia duk rasa yang lain hebat pada dia. Lah dia nampak diri dia tu. Ni yang paling hebat. Okay. Tu cerita sampingan.